Sidang Dewan yang dikasihi, Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan keizinannya dapat kita melaksanakan pertandingan bahas guru pada kali ini. Kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti. Dari seluruh negeri tuan datang, kami di Melaka sedia menanti. Kita saksikan bersama video yang akan dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peraturan perbahasan. Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Pembahas juga dilarang menampilkan tingkah laku yang menyentuh sensitiviti orang lain dan bahasa kasar yang bertentangan dengan etika seorang pembahas berhemah. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Unsur provokasi dan prejudis yang menyentuh pelbagai pihak dalam pertandingan atau di luar pertandingan juga adalah dilarang sama sekali. Penggunaan perkataan yang membawa konotasi negatif dan menghina seseorang daripada aspek fizikal, warna kulit, rupa paras, keturunan, agama dan jantina juga dilarang. Sebarang rakaman sama ada dalam bentuk video atau digital yang lain adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, semua pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah masing-masing. Ketiga, selepas 3 orang pembahas setiap pasukan berhujah, pembahas keempat pasukan kerajaan akan memilih juri untuk mendapatkan soalan spontan bagi memulakan sesi bahas terbuka. Tempoh masa persediaan yang diperuntukkan adalah selama 1 minit dan 4 minit untuk menjawab soalan yang diajukan. Juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat pasukan kerajaan tidak boleh dipilih lagi oleh pembahas keempat pasukan pembangkang. Juri akan mengulang soalan sebanyak 2 kali sahaja. Keempat, izin laluan hanya dibenarkan selepas minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ke-7 dan loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali apabila tamat minit ke-8. Semasa pembahas sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan sambil mengangkat tangan. Izin laluan adalah dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Sekiranya pembahas yang sedang menyampaikan hujah ingin memberikan laluan, pembahas boleh terus memberikan laluan dengan memberi respon sama ada memberi atau tidak memberi izin laluan kepada pihak lawan. Izin laluan haruslah padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Pembahas keempat hanya boleh menerima 1 sahaja izin laluan semasa sesi bahas terbuka dan boleh membuat izin laluan sepanjang sesi perbahasan. Kelima, pembahas keempat daripada pasukan pembangkang akan memulakan sesi penggulungan dalam tempoh 4 minit dan kemudian diikuti dengan pembahas keempat pasukan kerajaan. Dan keenam, pembahas boleh berbahas mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Untuk maklumat para pembahas dan sidang dewan, sesi perbahasan akan diberhentikan seketika sekiranya rakaman mengalami sebarang masalah teknikal dan peringatan rakaman video oleh pihak penonton adalah dilarang sama sekali. Maka tanpa membuang masa, dengan ini saya serahkan majlis kepada Yang di-Pertua Dewan. Majlis mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam sidang Dewan pada sesi kali ini. Selamat datang ke pusingan saringan pertandingan bahas guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia tahun 2023. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, sebelum Dewan yang mulia ini membuka gelanggang perbahasan, elok saya kenalkan ahli-ahli Dewan terlebih dahulu. Saya Muhammad Faizal Abdullah akan memegang amanah sebagai Yang di-Pertua Dewan yang akan mengendalikan persidangan pada petang ini. Turut bersama kita adalah Puan Rini Azrina binti Abdul Rahman. Seterusnya izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan kali ini. Saya mulakan dengan pasukan pihak kerajaan yang mewakili negeri Johor, terdiri daripada Yang Amat Berhormat Hafizuddin bin Hussein merangkap Perdana Menteri. Seterusnya Yang Berhormat Mat Arvani bin Mat Jani sebagai Menteri Kedua. Yang Berhormat Sharon anak lelaki Loganathan bertindak sebagai Menteri Ketiga. Yang Berhormat Muhammad Faisal bin M. Saleh selaku Menteri Keempat. Dan Yang Berhormat Elisa Bert anak perempuan Rajendran selaku Pembahas Simpanan. Seterusnya, pasukan pihak pembangkang pula yang mewakili negeri Melaka. Diperkenalkan Yang Berhormat Muhammad Khairuddin bin Muhammad Idris merangkap Ketua Pembangkang. Yang Berhormat Bibi Nadiha binti Marsun sebagai Pembangkang Kedua. Yang Berhormat Punita anak perempuan Rajendram bertindak sebagai Pembangkang Ketiga. Seterusnya, Muhammad Idham Khalil bin Ibrahim selaku Pembangkang Keempat. Dan Yang Berhormat Umayyah Nair anak perempuan Sugumaran selaku Pembahas Simpanan. Warga Dewan yang dihormati, pertandingan perbahasan pada sesi ini akan dihakimi oleh Ketua Juri Puan Sarimah binti Awang. Juri kedua Puan Salmah binti Abdul Murad. Juri ketiga Dr. Fauzi bin Hassan. Juri keempat Encik Suhaimi bin Ahmad. Dan juri kelima Encik Razli bin Muhammad. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada petang ini ialah prasarana terjaga sekolah Bitara. Oleh itu, bagi memulakan perbahasan pada petang ini, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Hafizuddin bin Hussein untuk mengemukakan usul dan hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, Pembangkang, seterusnya seisi Dewan yang mulia. Tuan Yang di-Pertua Dewan, memegang mikrofon pada hari ini seperti ini, rasa seperti membuat persembahan Hari Guru. Tuan Yang di-Pertua Dewan, namun tidak mengapa. Memegang mandat sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mohon izin untuk saya menggagaskan satu usul perdebatan demi kemaslahatan pendidikan di Malaysia. Usul pada hari ini berbunyi, prasarana terjaga sekolah Bitara. Tuan Yang di-Pertua Dewan, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut berkenaan dengan konseptual perdebatan, saya akan melakukan beberapa gerak kerja. Yang pertama, saya akan melakukan definisi konseptual. Yang kedua, menyatakan pendirian di pihak kerajaan. Dan yang ketiga, menyatakan hujah pertama kami, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Senyum sikit pembangkang. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini, konseptual prasarana terjaga. Suka saya mengambil daripada Journal of Research in Teacher Education di bawah tajuk amalan terbaik, sekolah dalam menjaga prasarana, meminta supaya sekolah
telah pun ada prasarana yang perlu untuk dijaga oleh beberapa entiti. Seperti yang pertama, adanya pengurusan pentadbir, ibu bapa, guru dan juga pelbagai ekosistem Tuan Yang di-Pertua Dewan. Di mana keadaan prasarana ini telah pun ada di setiap sekolah yang akan kita perdebatkan. Kerana apa? Kalau tidak ada prasarana, bagaimana kita hendak jaga Tuan Yang di-Pertua Dewan? Dan prasarana itu melalui satu proses pemeliharaan dan pemeliharaan, di mana apabila kita memelihara dan memelihara, ianya akan menjadi satu medium oleh guru-guru yang merupakan juga golongan pelaksana untuk melancarkan aktiviti pendidikan mereka untuk mendidik anak-anak agar cemerlang dari aspek akademik, sasya dan juga kokurikulum Tuan Yang di-Pertua Dewan. Jadi, pihak kerajaan dan juga pembangkang kena bersetuju dengan status quo di mana keadaan hari ini kita akan berhujah dan berdebatkan keadaan di mana semua sekolah ada prasarananya Tuan Yang di-Pertua Dewan dan bagaimana keadaan sekolah, prasarana itu dijaga ataupun tidak Tuan Yang di-Pertua Dewan. Konsep sekolah Bitara pula, Tuan Yang di-Pertua Dewan, merujuk kepada Sekolah Kluster Kecemerlangan Bab 9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, di mana kita melihat kepada pendekatan yang kedua, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, yang mana menyatakan sekolah Bitara ini memiliki ciri-ciri unik dan tiada tara dari aspek pendidikan, budaya, latihan mahupun persekitaran Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bagaimanakah sekolah Bitara ini kita nilai melihat kepada kecemerlangan sekolah-sekolah dari aspek akademik dan juga kokurikulum Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka secara rangkumannya, kami nyatakan prasarana terjaga sekolah Bitara melihat kepada keadaan sekolah, prasarana sekolah yang ada dan kita jaga dengan melakukan proses pemeliharaan dan juga pemuliharaan yang akhirnya Tuan Yang di-Pertua Dewan melahirkan sekolah yang Bitara Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka beban bukti di perwakilan pembangkang mudah. Anda perlu tunjukkan dan buktikan kepada seisi Dewan Yang Mulia bahawa prasarana terjaga tidak pun melahirkan sekolah Bitara Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka bidang tugas di perwakilan kerajaan, selaku yang pertama, saya akan berhujah dari aspek prasarana terjaga, akademik berjaya sekolah Bitara. Manakala bangkit yang kedua akan meneruskan satu hujah dari aspek prasarana kukuh, kokurikulum utuh sekolah ampuh. Bangkit yang ketiga akan membidas semua hujah-hujah pincang pihak pembangkang dan yang keempat akan menjawab soalan dan membuat rumusan. Pendirian di perwakilan kami pada hari ini, struktur penghujahan kami mudah. Kami akan tunjukkan dengan adanya prasarana sekolah terjaga dari aspek pemeliharaan dan pemuliharaan dapat melahirkan sekolah yang unggul dan cemerlang Tuan Yang di-Pertua Dewan. Atas rasional melihat kepada impak positif prasarana yang terjaga yang akhirnya mampu melahirkan sekolah yang Bitara. Silakan pertama. Sekolah Kebangsaan Luar Lawas Sarawak mendapat kebitaraan dalam mata pelajaran bahasa Inggeris walaupun prasarana sekolah tidak terjaga. Mohon pencerahan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini kami mahu pihak pembangkang tunjukkan prasarana itu terjaga tetapi kecemerlangan akademik itu tidak mampu dilaksanakan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kami tak nak mahu tunjukkan keadaan sekolah tidak terjaga. Tunjukkan keadaan sekolah itu terjaga tetapi kecemerlangan tidak ada Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka kita tinggalkan mereka dengan persoalan yang ditimbulkan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini hujah perdana di perwakilan kerajaan. Saya selaku yang pertama akan berhujah dari aspek prasarana terjaga, akademik berjaya, sekolah Bitara. Tuan Yang di-Pertua Dewan, untuk mengukur kecemerlangan dari segi akademik, kita perlu melihat kepada pencapaian sijil pelajaran Malaysia, ujian akhir sesi akademik, pentaksiran bilik darjah, PAJSK dan juga SEGAP dan sebagainya Tuan Yang di-Pertua Dewan. Untuk menampilkan kecemerlangan dalam
aspek yang saya katakan tadi, kita memerlukan prasarana. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewujudkan prasarana dan memberikan prasarana yang terbaik kepada sekolah-sekolah ini untuk golongan pelaksana melaksanakan tugas mereka dengan baik. Jadi kita perlu ada sokongan daripada entiti-entiti luar untuk menambah baik proses pemeliharaan dan pemuliharaan prasarana yang ada. Fakta kes yang pertama, saya tunjukkan kepada anda semua. Semua sekolah mesti mencapai sekurang-kurangnya taraf cemerlang berdasarkan standard kualiti pendidikan yang diukur dari grade purata sekolah dan tahap penguasaan. Kita lihat bagaimanakah beberapa inisiatif dan kerajaan serta NGO memelihara prasarana yang ada dengan menambah baik, memberikan belanjawan belanjawan kepada beberapa sekolah. Kita lihat bagaimanakah SK St. John Betong Sarawak yang merupakan sekolah kluster. Bantuan telah diberikan dan diturunkan sebanyak 1.3 juta untuk tambah baik prasarana yang diberikan kepada sekolah ini. Akhirnya, 20 papan putih pintar diletakkan di dalam kelas pelajar-pelajar di sekolah tersebut. Akhirnya apa tuan yang di-Pertua Dewan? PBD dan juga akademik dan juga pendidikan di dalam kelas menjadi lebih menarik yang akhirnya meningkat peratus murid yang mendapat tahap penguasaan 5 dan 6 pada tahun 2021 seramai 50 orang berbanding pada tahun 2020 hanya seramai 20 orang sahaja tuan yang di-Pertua Dewan. Kita lihat bagaimana fakta yang kedua, SMK Pelong Langkap di Terengganu untuk meningkatkan prestasi sekolah dari pelbagai aspek yakni akademik. Kita lihat bagaimanakah penglibatan komuniti seperti alumni dan juga PIBK yang memberikan dan menambah baik pondok belajar serta wakaf-wakaf untuk anak-anak belajar tuan yang di-Pertua dan akhirnya menyebabkan 20 sekolah ini menjadi 20 sekolah terbaik di Terengganu. Berbanding tahun sebelum ini, hanya 30 terbaik sahaja. Maka tuan yang di-Pertua Dewan, untuk kecemerlangan anak-anak, maka kita perlu jaga prasarana dan akhirnya kecemerlangan dapat kita timba. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Muhammad Khairuddin bin Muhammad Idris untuk menyampaikan hujah-hujah balas perwakilan pembangkang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan perwakilan pembangkang, sahabat-sahabat baru perwakilan kerajaan, seterusnya seluruh Dewan yang bersidang pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bersidang saya ucapkan buat semua. Baiklah warga Dewan yang mulia, pada hari ini Bangkit Perdana Menteri membentangkan satu usul untuk sama-sama kita perdebatkan. Usul berbunyi, prasarana terjaga, sekolah bitara hadirin dan hadirat sekalian. Maka, kelaziman di meja pembangkang, kami membangkang usul perdebatan kerana kami melihat kepada prasarana ini bukan faktor utama yang menyumbang kepada sekolah bitara hadirin dan hadirat sekalian. Pertama hadirin, terus respon kepada permasalahan konsep yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukakan kepada kita pada hari ini. Kami terima dari segi frasa prasarana terjaga. Namun, apabila beliau bercerita tentang frasa sekolah bitara, beliau sekadar menyatakan kepada kita, sekolah bitara ini adalah sekolah yang mempunyai nilai kecemerlangan dalam aspek akademik dan juga kurikulum. Saya terfikir, jadi apakah penilaian untuk kita mendapat sekolah bitara? Adakah sekolah ini diiktiraf, baru kita katakan dia sekolah bitara? Ataupun cukup sekadar sekolah ini sudah cemerlang akademik, sudah bitara? Hadirin dan hadirat sekalian, tidak pernah jelas dari segi sekolah bitara ini. Sebab itu, bila saya dengar konsep perwakilan kerajaan, 3 persoalan utama saya boleh bangkitkan dalam Dewan. Pertama, adakah hari ini sekolah-sekolah yang tidak mempunyai prasarana yang baik tidak berpeluang untuk diiktiraf sebagai sekolah bitara? Kedua, kenapa pada hari ini ada sekolah yang telah terima prasarana kelas pertama namun belum pun diiktiraf sebagai sekolah bitara? Dan ketiga, hari ini adakah terdapat instrumen penilaian yang diperlukan untuk sesebuah sekolah itu diiktiraf sebagai sekolah bitara? Dan kalau ada, adakah hari ini prasarana salah satu instrumen tersebut? Dan kalau ia prasarana salah satu instrumen, bagaimana? Apalah nasib sekolah-sekolah yang prasarana tidak terjaga, tidak boleh bitara ke hadirin dan hadirat sekalian? Tidak pernah jelas. Sebab ini, hadirin dan hadirat sekalian, perkara ini perlu dijelaskan oleh perwakilan kerajaan. Malah, beliau letakkan kami di meja pembangkang untuk menjawab beban bukti. Mereka tuntut untuk kami buktikan prasarana terjaga tidak pun mampu untuk lahirkan sekolah bitara. Lebih baik warga hadirin sekalian, kami di meja pembangkang akan bersemuka kes terus. Kami tunjukkan keadaan yang lebih baik 2 keadaan. Pertama, sekolah yang tidak terjaga prasarana namun mampu untuk bitara, dan sekolah yang prasarana telah pun baik
namun belum pun bitara. Hadirin dan hadirat sekalian, masalah kedua warga dewan sekalian, hujah yang dibangkitkan oleh Perdana Menteri hari ini di bawah kata kunci prasarana terjaga akademik berjaya. Dalam hujah ini, beliau tunjukkan kepada kita bagaimana ada sekolah di Sarawak dan juga di Johor, warga Dewan yang mulia, mempunyai prasarana yang lengkap dan mendapat peningkatan dari segi kecemerlangan akademik. Persoalan saya, pertama sekali, adakah sekolah ini sudah bitara? Tidak pernah pun dibuktikan oleh perwakilan kerajaan. Kalau sekadar anda tunjukkan sekolah itu telah pun cemerlang akademik, anda kata sekolah itu bitara, jadi semua sekolah hari ini sudah bitarakah? Hadirin hadirat sekalian. Sebab itu, pertama Perdana Menteri bangkit, perlu anda jelaskan dengan baik bagaimana untuk kita ukur sekolah bitara itu, hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu hujah pertama ini tidak boleh kita terima dalam Dewan Perdebatan Sidang Dewan sekalian. Dan kami di meja pembangkang hadir dengan lebih berstrategi. Pertama, saya akan tunjukkan kepada anda prasarana tidak terjaga sekolah bitara. Kedua, kami akan tunjukkan prasarana terjaga sekolah belum bitara. Ketiga, sudah semestinya akan membidas. Dan yang keempat, Tuan Yang di-Pertua menjawab soalan spontan dan melaksanakan penggulungan. Sebelum saya masuk penghujahan, silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, komen tentang SMK Imam Muar yang prestasinya melonjak setiap tahun kerana prasarana yang ada di sekolah tersebut telah pun dipelihara dan dipelihara oleh NGO dan kerajaan. Baiklah Yang Berhormat, ya saya akui perkara tersebut. Namun sebab itu kami katakan di meja pembangkang, kes kami adalah cukup mudah kami katakan bahawa prasarana ini bukan faktor utama yang menyumbang kepada sekolah bitara. Itu anda perlu faham, hadirin dan hadirat sekalian. Terus kepada hujah saya yang pertama di bawah kata kunci prasarana tidak terjaga sekolah bitara. Hadirin, pada hari ini apakah isu yang sedang kita alami pada hari ini, iaitu bagaimana ada sekolah yang prasarananya tidak terjaga tetapi bukan penghalang untuk mencapai kebitaraan. Hadirin sekalian, lantas akan membuktikan sekaligus prasarana bukan faktor utama yang menyumbang kepada sekolah bitara. Buktinya, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, menyenaraikan 13 senarai kebitaraan akademik sekolah untuk sekolah rendah. Antara sekolah yang tersenarai adalah Sekolah Kebangsaan Bakelalan Lawas Sarawak. Warga Dewan yang mulia telah pun mendapat pengiktirafan sekolah berprestasi tinggi. Bagaimana sekolah ini mendapat pengiktirafan tersebut? Bukan kerana infrastruktur ataupun prasarana yang terjaga. Namun apabila sekolah tersebut berjaya untuk mengoptimumkan sumber sedia ada untuk membangunkan kemenjadian murid. Hadirin dan hadirat sekalian, impaknya kita dapat melihat bagaimana sekolah ini mampu untuk menggunakan alam sekitar sebagai pengajaran dan pembelajaran. Bukan itu sahaja, malah sekolah ini juga berjaya melaksanakan 2 projek mega. Pertama adalah projek menjual garam bukit dan kedua adalah projek fotografi gambar alam sekitar dan dikongsikan dalam media sosial sehingga sekolah ini mendapat pengiktirafan daripada syarikat Konica kerana projek ini mempunyai keunikan yang dikongsikan warga Dewan yang mulia. Saya telah membuktikan kepada anda bagaimana sekolah yang mempunyai prasarana yang tidak terjaga sekalipun mampu untuk mencapai tahap sekolah bitara. Hadirin dan sekalian, inilah keunikan sekolah bitara yang gagal diceritakan dengan baik oleh perwakilan kerajaan. Ya, dipersilakan Yang Berhormat. Yang Berhormat telah menggelapkan beberapa isu bahawa sumber optimum yang digunakan oleh sekolah tersebut telah pun dipelihara dan dipelihara. Komentar? Baiklah Yang Berhormat, sumber tersebut adalah sumber alam sekitar yang saya ceritakan. Kita perdebatkan tentang prasarana yang terjaga ataupun tidak. Anda tidak faham hujah saya, anda duduk dulu Yang Berhormat. Dengar baik-baik. Sebab itu, apa nilai moral yang dapat kita pelajari daripada sekolah ini adalah apabila kita berjaya untuk mengoptimumkan sumber sedia ada untuk membangunkan kemenjadian murid. Hadirin dan hadirat sekalian, tahukah anda apabila kita berjaya mengoptimumkan sumber sedia ada di sekolah, ini sudah selari dengan dasar kerajaan sendiri. Pada hari ini, kita tidak perlu meminta apa yang tiada. Namun lebih baik kita mengoptimumkan apa yang ada untuk mencapai kecemerlangan seperti mana yang dibuktikan oleh Sekolah Kebangsaan Bakelalan Lawas Sarawak ini. Hadirin dan hadirat sekalian, akhirnya rangkuman kes perwakilan pembangkang hari ini cukup mudah apabila kami berjaya buktikan
dan tunjukkan kepada anda bahawa prasarana terjaga ini bukanlah penyumbang utama, bukanlah faktor utama yang menyumbang kepada sekolah Bitara. Hadirin dan hadirat sekalian, buat akhirnya mohon usul diterima, mohon usul ditolak, mohon tak terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Ahli-ahli Dewan yang dihormati, arena perbahasan diteruskan dengan menjemput Menteri Kedua Yang Berhormat Mat Arvani Mat Jani untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Di-Pertua, rakan-rakan panel kerajaan, warga persidangan sekalian, tidak dilupakan warga tuan rumah Melaka Bandaraya bersejarah. Tuan Di-Pertua, bagi meneruskan persembahan Perdana Menteri sebentar tadi dan menyokong mandat Guru Insani Pemangkin Generasi Madani, maka saya terus bersetuju dengan usul yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Prasarana Terjaga Sekolah Bitara. Atas pendiriannya, kami melihat kepada impak positif yang dibawakan oleh prasarana yang terjaga ini melalui dua keadaan, pemeliharaan dan pemuliharaan yang akhirnya mampu melahirkan keadaan sekolah yang bitara, iaitu yang unggul dari aspek akademik dan co-curriculum. Tuan Yang Di-Pertua, selaku Menteri Kedua di panel kerajaan, terus respon kepada pembawaan konsep di meja pembangkang. Pertama, beliau tidak bersetuju dengan usul pada hari ini kerana mereka katakan bahawa prasarana terjaga ini bukan faktor utama. Tuan Yang Di-Pertua, perlu kita ingat usul kita pada hari ini adalah usul perbandingan. Bermakna tidak perlu untuk kita kenal pasti yang manakah satu faktor utama dalam perbahasan kita pada hari ini. Kerana apa? Tugas kerajaan pada hari ini, kami hanya perlu tunjukkan jika benarlah sebenarnya prasarana ini terjaga, maka kita mampu melahirkan sekolah yang bitara. Keduanya, Tuan Yang Di-Pertua, bangkit Ketua Pembangkang pada hari ini, mereka langsung tidak menolak konsep terjaga seperti yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu berdasarkan dua konsep, pemeliharaan dan pemuliharaan. Makna kata dalam penghujahan barisan pembangkang pada hari ini, mereka perlu tunjukkan bahawa tidak ada berlakunya proses pemeliharaan dan pemuliharaan, tetapi wujudnya keadaan sekolah bitara. Namun apa yang berlaku, mereka tetap tunjukkan berlakunya proses-proses untuk memelihara dan memulihara. Makna kata Tuan Yang Di-Pertua, ketiga, bangkit Ketua Pembangkang juga bercerita bagaimana ciri-ciri sekolah bitara itu perlu pengiktirafan. Tuan Yang Di-Pertua, kita tidak perlu untuk mengiktiraf sekolah itu bitara ataupun tidak, selagi mana sekolah itu mampu berada dalam keadaan yang unggul dari aspek akademik dan co-curriculum. Kerana itulah kami letakkan itu sebagai sekolah yang bitara. Bukan sekolah kebitaraan dan bukan sekolah kluster. Akibat daripada masalah-masalah ini, Tuan Yang Di-Pertua, mari kita lihat pengujahan Ketua Pembangkang. Sebelum itu, silakan satu. Terima kasih Yang Berhormat. Pertama, hari ini anda sendiri tidak pun buktikan dalam hujah anda prasarana lengkap akhirnya sekolah bitara. Kedua, hari ini Yang Berhormat, kami tunjukkan juga proses pemeliharaan dan pemeliharaan ini dalam hujah kami. Hujah pertama, prasarana tidak terjaga, sekolah bitara. Hujah kedua, prasarana terjaga, sekolah belum bitara. Mohon komentar. Yang Berhormat, nampaknya Yang Berhormat tidak cakna dengan hujah yang dibawakan oleh Perdana Menteri. Beliau tunjukkan bagaimana prasarana-prasarana yang memelihara dan memulihara ini, akhirnya keadaan sekolah itu bitara, cemerlang pelajar-pelajarnya. Namun apa yang cuba diputar belitkan oleh Ketua Pembangkang pada hari ini, berpusing-pusing sehingga tidak faham apa sebenarnya tugas utama panel pembangkang. Tuan Yang Di-Pertua, tugas saya yang kedua, saya akan membidas hujah Ketua Pembangkang. Beliau berhujah tentang keadaan prasarana yang tidak dijaga, bagaimana SK berkelalan, prestasi tinggi, optimum dan sebagainya. Mereka mengatakan tidak perlu prasarana di sekolah itu dipelihara dan dipelihara, hanya menggunakan unsur-unsur alam sekitar. Namun dalam penghujahan beliau tunjukkan juga elemen alam sekitar itu dipelihara dan dipelihara dan akhirnya pelajar-pelajar yang cemerlang dihasilkan. Maknanya mereka bersetuju bahawa apabila
keadaan prasarana ini terjaga dari aspek pemeliharaan dan pemuliharaan, maka wujudlah keadaan sekolah Bitara. Hujah mereka menyokong pendirian di meja kerajaan. Oleh itu, Tuan Yang di-Pertua, mohon izin untuk saya meneruskan penghujahan di meja kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, silakan satu. Terima kasih Muhammad. Yang Berhormat, hujah saya tunjukkan bahawa bukan sebab infrastruktur sekolah ini berjaya, namun apabila sekolah ini berjaya mengoptimumkan sumber sedia anda. Mohon komentar. Yang Berhormat, sebentar tadi katakan bagaimana mereka telah pun melaksanakan proses pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar untuk mengoptimumkan hasilnya. Kini bangkit pula untuk menukar hujah. Bermasalah. Saya terangkan dalam sesi penghujahan saya, kata kunci kami ialah prasarana kukuh, kurikulum utuh, sekolah ampuh. Saya tunjukkan dalam 3 proses. Pertama, proses perancangan. Kedua, proses pelaksanaan. Dan ketiga, proses kesan. Pertama, dalam proses perancangan bagaimana Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun menggariskan 3 aktiviti kurikulum untuk para pelajar. Pertama, kelab persatuan. Kedua, unit uniform. Dan yang ketiga, sukan permainan. Bagaimana pelaksanaannya daripada pihak kerajaan? Pertama, bagaimana penambahan bajet pada tahun 2023 sebanyak 2.3 bilion dalam aktiviti kurikulum ini sebagai elemen utama bertambah berbanding bajet pada tahun 2022 sebanyak 1.2 bilion ringgit. Peruntukan ini untuk apa? Pertama, untuk memelihara dan memelihara infrastruktur, kemudahan luar bilik darjah, aktiviti kurikulum, kebitaraan seperti sukan, muzik, robotik dan sebagainya. Dan juga untuk membina 180 buah dewan terbuka yang merangkumi 560 juta ringgit. Kedua, saya tunjukkan dari segi pelaksanaan bagaimana Kerajaan Negeri Selangor ketika membentangkan bajet 15 Disember 2022 telah pun meletakkan bajet sebanyak 22.4 juta ringgit kepada 740 buah sekolah untuk menyelenggara dewan dan perkasakasan kurikulum. Ini adalah proses pemeliharaan dan pemuliharaan. Duduk dahulu Yang Berhormat. Saya tunjukkan juga bagaimana bajet-bajet yang telah pun disalurkan oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri ini, apa kesan kepada keadaan sekolah yang Bitara. Saya tunjukkan yang pertama, SMK Bandar Putra, Kulai Johor, aktiviti robotik dan STEM. Ini ciri unik sekolah ini. Bagaimana keadaan pelajar yang cemerlang mendapat anugerah perak pertandingan di Abu Dhabi selama 2 tahun berturut-turut. Ini kejayaannya. Bukti yang kedua, Sekolah Tinggi Bukit Mertajam Pulau Pinang, kebitaraan dan juga ciri uniknya ialah aktiviti muzik pancaragam mendapat anugerah emas 2 tahun berturut-turut dalam Bangkok International Music Festival for Youngsters dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Dan bukti yang ketiga, bagaimana SK Sungai Salat, Sungai Setiam, Sungai Genan di Betong Sarawak yang menerima bantuan keuangan daripada Petronas. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LNG Malaysia Muhammad Syazwan Abdullah telah pun memperuntukkan sebanyak 149 juta ringgit kepada perkembangan aktiviti kurikulum pelajar-pelajar sekolah di Betong Sarawak. Akhirnya, pencapaiannya apa? Telah berjaya diiktiraf. Tuan Yang di-Pertua, bukan apa ingin saya pinta. Perlu sedarlah bahawa prasarana yang dipelihara dan dipelihara ini penting untuk melahirkan keadaan sekolah yang Bitara. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Kedua Perwakilan Kerajaan. Kini Dewan mempersilakan Pembangkang Kedua Yang Berhormat Bibi Nahida untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Rakan-rakan pihak pembangkang, Kabinet Kerajaan, seterusnya ahli-ahli yang berhormat sekalian. Assalamualaikum dan salam perdebatan. Premis bertindak selaku pembangkang kedua pada hari ini, saya tidak bersetuju dengan gagasan usul yang amat berhormat Perdana Menteri iaitu prasarana terjaga sekolah Bitara. Hal ini kerana kami pihak pembangkang berpendirian tegas bahawa prasarana bukan faktor utama yang menyumbang kepada sekolah Bitara. Terlebih dahulu, izinkan saya menyatakan 3 kesalahan major yang dibuat oleh pihak kerajaan pada hari ini.
Yang pertama ialah konsep Bitara yang dibawakan oleh pihak kerajaan adalah salah. Kerana apa? Kerana Bitara ini adalah kelebihan dan keunikan sesebuah sekolah yang bukan hanya diukur melalui kecemerlangan kurikulum dan juga co-kurikulum. Terdapat elemen-elemen lain yang boleh dilihat. Yang keduanya, impak positif yang mereka berikan tidak pun menyokong bahawa sekolah itu adalah sekolah Bitara. Seterusnya, mereka sibuk bercerita tentang penambahbaikan prasarana. Namun, sekolah Bitara ini tidak pun dibuktikan dengan jelas. Seterusnya, baiklah kita mulakan dengan bidasan terhadap Menteri Kedua menerusi hujah kedua kerajaan berdasarkan kata kunci prasarana kukuh kurikulum mantap dan lebih panjang lagi yang diberikan. Menteri Kedua berkali-kali saya lihat pada hari ini pihak kerajaan seringkali menyatakan menghubungkaitkan hujah mereka dengan dana yang begitu besar disuntik kepada sekolah-sekolah ini dalam usaha untuk menjadikan sekolah itu sekolah Bitara. Namun pihak kami di pihak pembangkang, kami tidak bersetuju dengan perkara itu. Kerana apa? Kerana kami mengatakan prasarana bukanlah faktor utama kepada sekolah Bitara. Baiklah, jika kita lihat hujah pihak pembangkang dengan dana yang disalurkan berbilion-bilion, berjuta-juta untuk sebuah sekolah, berapa banyakkah wang kerajaan yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan lebih banyak sekolah Bitara di Malaysia? Sedangkan kita boleh mencapai sekolah Bitara ini dengan cara yang lain. Seterusnya, saya bidas hujah Perdana Menteri, iaitu di bawah kata kunci prasarana terjaga, akademik berjaya, sekolah Bitara. Iaitu mereka memberikan kes 1.3 juta telah diberikan kepada sekolah St. John, iaitu di Sarawak. Dan terdapat peningkatan TP5 dan TP6 murid-murid, iaitu sebanyak 50 orang. 1.3 juta bukan jumlah yang sedikit untuk sebuah sekolah. Saya harap yang berhormat semua faham, itu adalah implikasi keuangan yang sangat besar. Bagaimana pula dengan sekolah-sekolah biasa yang tidak pun mendapat 1.3 juta ini, namun tetap dapat meningkatkan kecemerlangan co-kurikulum serta kurikulum mereka, meningkatkan kecemerlangan TP5 dan TP6 mereka seperti mana sekolah SRA Jaim Al-Faizin dan juga SJKT Ladang Kemuning di Melaka ini. Izin lalu yang berhormat. Ini menunjukkan prasarana bukanlah faktor utama. Silakan. Yang berhormat, apakah pemahaman terhadap frasa terjaga di meja perwakilan pembangkang hari ini? Frasa terjaga, saya akan jelaskan sebentar lagi di dalam hujah saya. Okey, seterusnya Tuan Yang di-Pertua, sila analisis hujah kedua kami berdasarkan kata kunci prasarana terjaga sekolah belum Bitara. Laporan audit negara pada tahun lepas mengunjurkan bahawa terdapat lebih kurang 71.4% sekolah memenuhi kriteria prasarana terjaga tanpa perlu berjuta-juta. Namun begitu, bukankah menghairankan apabila tidak sampai ratus sekalipun jumlah sekolah yang diiktiraf sebagai sekolah Bitara. Jadi ini membuktikan apa? Ini membuktikan prasarana bukanlah faktor utama yang menyumbang kepada sekolah Bitara. Saya berikan satu contoh sekolah tersohor di negeri Perak, iaitu SMK Jelapang Jaya Perak, yang lengkap dengan gelanggang serta fasiliti squash. Namun mengapa sehingga kini mereka belum lagi diiktiraf sebagai sekolah Bitara? Di mana kebitaraan terhadap squash dan sebagainya tiada. Kerana apa? Kerana jika atas faktor prasarana semata-mata, ini tidak mampu menghasilkan sekolah yang diiktiraf sebagai sekolah Bitara. Izin lalu yang berhormat. Ya. Kalau tenis nak Bitara, apa yang kita perlukan? Kecemerlangan. Seterusnya, sekolah Bitara bukanlah dinilai melalui hebatnya prasarana, akan tetapi bagaimana mereka mengolah dan mengoptimumkan sumber sedia ada selari dengan Pelan Pendidikan Malaysia 2013 dan 2025.
Murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera. Itulah slogan terkini yang dibawa oleh Menteri Pendidikan Yang Berhormat Fadlina Siddiq. Justru ini membuktikan apa? Sekolah bitara bukanlah hanya untuk sekolah yang lengkap dengan prasarana, namun juga untuk sekolah-sekolah yang biasa juga satu Malaysia, yang berada di bandar maupun luar bandar, lebih-lebih lagi pedalaman. Jadi pendidikan untuk semua. Ini juga disahut dalam SKPM Standard 2. Mengambil kira kemudahan sumber dalaman. Itu yang disebutkan oleh Perdana Menteri saya sebentar tadi. Iaitu apa? SK Kalabakan Sarawak. Yang diiktiraf sebagai sekolah bitara. Namun apa? Adakah begitu cemerlang kurikulumnya? Adakah begitu cemerlang kurikulumnya? Tidak. Unik dari segi pengolahan yang disebut di dalam apa? Standard 2 SKPM. Yang dipertua, saya tegaskan kedua-dua hujah ini berlandaskan pendirian kami selaku pihak pembangkang bahawasanya prasarana memang bukan faktor utama yang membawa kepada sekolah bitara. Dengan itu, maka sewajarnya usul pada hari. Terima kasih diucapkan kepada perwakilan pembangkang. Hadirin seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, Dewan, kita teruskan dengan menjemput Menteri Ketiga Perwakilan Kerajaan untuk menyampaikan amanat perwakilan kerajaan. Dipersilakan. Demi masa depan pendidikan negara, kami di meja perwakilan kerajaan hari ini menggagaskan satu usul yang baik. Prasarana terjaga, saya ulang, prasarana terjaga, sekolah bitara. Sebab itu di meja perwakilan kerajaan hari ini kami tampil dengan dua hujah kepada meja perwakilan pembangkang. Prasarana terjaga, akademik berjaya, sekolah bitara, prasarana kukuh, kurikulum utuh, sekolah ampuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Barisan Perwakilan Kerajaan, Barisan Proksi Pembangkang, dan saya kasih sidang hadirin yang dihormati sekalian. Kami di meja perwakilan kerajaan hari ini menunjukkan satu konsep yang sangat mudah kepada meja perwakilan pembangkang yang saya kira gagal disambut baik dengan baik. Sebab apa? Kami hari ini ingin membahaskan tentang impak prasarana yang terjaga dari aspek pemeliharaan dan juga pemuliharaan yang akhirnya akan membawa kepada sekolah bitara dari aspek akademik dan juga kurikulum. Di meja perwakilan pembangkang hari ini, mesej moral yang ingin dibawa adalah mereka ingin memperjuangkan bahawa prasarana ini bukan faktor utama sehingga boleh mengangkat sekolah itu sebagai sekolah bitara. Sebab itu saya kira meja perwakilan pembangkang tidak bertembung terus dengan meja perwakilan kerajaan. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak laku, terlajak kata, buruk padanya. Sebab apa? Kita lihat hari ini mereka hanya berbincangkan tentang prasarana. Tetapi naratif di meja perwakilan kerajaan, gagasan usul, tuntutan usul kita pada hari ini adalah prasarana terjaga. Jadi dalam frasa ini, anda harus membuktikan bahawa proses kita menjaga prasarana ini tidak pun mengangkat sekolah itu sebagai sekolah bitara. Itu adalah masalah major di meja perwakilan pembangkang menyebabkan asas bangkangan mereka goyah terus. Saya boleh katakan. Kita lihat masalah ini terus merebak kepada masalah penghujaan di mana mereka terus menceritakan kepada kita bagaimana sebenarnya walaupun kita tidak tidak ada prasarana yang baik, sekolah itu diangkat sebagai sekolah bitara, dan hujah seterusnya pula mereka menunjukkan bahawa sekolah itu bitara sekalipun tanpa prasarana yang baik. Hari ini kita di meja perwakilan kerajaan kita ingin membincangkan bagaimana prasarana yang terjaga itu akhirnya membawa kepada sekolah bitara. Saya kira ini adalah masalah pemahaman usul di meja perwakilan pembangkang yang saya boleh kira kita boleh tolak sahaja seisi Dewan. Baik, sebelum saya teruskan kepada bidasan hujah, silakan satu yang berhormat. Bitara itu unik, namun sepanjang perdebatan tidak ada ciri-ciri sekolah unik yang ditunjukkan oleh pihak kerajaan. Mohon penjelasan. Yang berhormat, kerana santan pulut binasa, kerana mulut badan binasa. Kerana yang berhormat, saya rasa kes di meja perwakilan pembangkang hancur. Sebab apa kita lihat, kalau hari ini kita ingin berbincangkan tentang ciri-ciri eksklusif untuk sekolah bitara, kami telah tunjukkan apakah itu sebenarnya pemahaman dari segi frasa sekolah bitara.
kami tunjukkan sekolah itu boleh diiktiraf sebagai sekolah bitara di mana ada kecemerlangan dari aspek akademik dan juga kurikulum. Adakah kita ingin menunggu sampai ada satu instrumen untuk mengiktiraf sekolah itu sebagai sekolah bitara? Ada perbezaan yang berhormat. Mungkin anda tersalah faham. Sekolah bitara dengan kebitaraan sekolah itu berbeza. Kalau sekolah itu mempunyai kebitaraan dari segi sukan, mungkin kita boleh lihat dari segi aspek sukan. Jadi adakah anda ingin menafikan kalau sekolah itu boleh berjaya dan juga diangkat sebagai sekolah bitara sukan tetapi tidak ada fasiliti ataupun prasarana sukan yang asas? Terjawab. Baik, kita lihat kepada analisis hujah di meja perwakilan pembangkang. Kita lihat hujah pertama. Yang berhormat Ketua Pembangkang, saya cukup sedih. Beliau ingin menceritakan kepada kita bahawa beliau menunjukkan bahawa proses mengoptimumkan sumber sedia ada sekolah ini sebenarnya menunjukkan bahawa sekolah itu boleh diangkat sebagai sekolah bitara. Dan beliau juga membuktikan bahawa sekolah itu sekolah bitara. Kami tak menafikan. Tetapi analisisnya di sini yang berhormat, anda tidak pun menunjukkan bagaimana prasarana terjaga ataupun tidak terjaga di sekolah itu tidak ditunjukkan. Sehingga kan hujah beliau hari ini tidak boleh diterima. Dan saya juga boleh lihat analisis daripada hujah ini. Kita lihat satu contoh di mana Pengetua SMK Dato' Hamzah Kelang, Dr. Nur Hayati binti Ramlan menunjukkan dalam satu kenyataan media di mana beliau menunjukkan bahawa sekolah itu mempunyai kebitaraan apabila prasarana-prasarana ini dijaga dengan baik. Dan kini juga data ini juga konsisten daripada dapatan daripada bahagian pengurusan aset oleh Encik Muhammad Bustaman Aziz, di mana pengurusan aset yang sistematik, cekap dan berkualiti ini merupakan antara indikator penting untuk kita angkat sekolah itu sebagai sekolah bitara. Ini adalah analisis hujah yang saya kira cukup mencurigakan dan merimaskan di meja perwakilan pembangkang. Sebelum tambah masalah, ya silakan satu. Yang berhormat, hujah anda bercerita tentang sekolah yang ada peringkatan TP. Sekolah lain pun ada peringkatan TP. Jadi apa keunikan sekolah tersebut kalau semua sekolah ada peringkatan TP? Mohon komentar. Yang berhormat, hari itu adalah bidasan contoh. Kita lihat ini adalah juga masalah di meja perwakilan pembangkang. Mereka tidak pun ada satu pemahaman terhadap usul. Malah melambatkan pula masalah-masalah dengan membidas contoh. Yang berhormat, tegakkan dahulu asas pembangkangan di meja perwakilan pembangkang dan tunjukkan anda sebenarnya masih relevan di meja di perdebatan hari ini dengan bertembung terus di meja perwakilan kerajaan. Itu kegagalan di meja perwakilan pembangkang. Kita lihat analisis hujah kedua di mana bertambah lagi masalah apabila beliau ingin menceritakan kepada kita walaupun sekolah tersebut diangkat sebagai sekolah bitara tetapi sebenarnya tidak mempunyai prasarana yang baik. Kita lihat contoh. Okey, kita lihat. Kita lihat dalam hujah tersebut beliau menceritakan bahawa ada prasarana kelas pertama tetapi sekolah tersebut masih tidak bitara. Saya juga boleh membidas message moral di meja perwakilan pembangkang hari ini, mereka ingin melambatkan sekolah-sekolah yang bitara tetapi tidak ada prasarana yang kelas pertama. Ini juga satu permasalahan sebab mereka tidak pun mengaitkan apakah sebenarnya frasa prasarana terjaga menyebabkan mereka tidak pun menyumbang kepada tuntutan usul. Kita lihat satu contoh di mana di negeri Pulau Pinang, SMK Mutiara Impian merupakan sekolah sukan yang melahirkan antara nama-nama gergasi dunia seperti Dato' Lee Chong Wei. Sekolah ini merupakan sekolah sukan dan juga kebitaraannya adalah sukan. Dan apabila kita lihat analisis kepada sekolah tersebut, prasarananya telah terjaga. Jadi ini adalah satu bukti di mana analisis kita boleh tunjukkan bagaimana sebenarnya prasarana yang terjaga ini akhirnya membawa impak yang baik kepada pemeliharaan dan pemulihan ini sebenarnya membawa impak yang baik kepada sekolah bitara. Dan sekolah bitara ini juga kami telah tunjukkan kepada seisi dewan bagaimana kecemerlangan dari aspek akademik dan juga co-curriculum ini menyebabkan sekolah itu dianggap sebagai sekolah bitara. Jadi secara rangkumannya di meja perwakilan kerajaan, kami telah tunjukkan asas di mana impak-impak prasarana yang terjaga dari aspek pemeliharaan dan juga pemuliharaan ini akhirnya membawa kepada sekolah bitara dari aspek akademik dan juga co-curriculum. Sebab itu saya kira kami di meja perwakilan kerajaan lebih menjawab dan relevan dalam arena perdebatan hari ini dan saya mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Menteri Ketiga Yang Berhormat Sharon Loganathan. Hadirin warga Dewan yang dihormati,
Sesi perbahasan kita teruskan dengan mempersilakan pembangkang ketiga untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Punita Rajendran. Sayang-sayang buah kepayang. Sayang sungguh hujah yang YB Menteri Ketiga Pincang. Jaga-jaga wahai pihak seberang, selaku pembangkang ketiga kini bertandang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan pihak pembangkang yang arif lagi bijaksana, Kabinet Kerajaan yang dihormati, seterusnya ahli-ahli yang berhormat sekalian. Salam Malaysia Madani dan selamat bersidang. Bertindak selaku pembangkang ketiga pada hari ini, saya tidak bersetuju dengan gagasan usul yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu prasarana terjaga sekolah bitara. Sudah terang lagi bersuluh bahawa kami pihak pembangkang berpendirian tegas bahawa prasarana terjaga bukan faktor utama menyumbang kepada sekolah bitara. Tuan Yang di-Pertua, saya akan melakukan 2 gerak kerja. Pertama, membidas hujah pihak kerajaan dan juga kedua, melakukan penegasan hujah kami di pihak pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, berdirinya saya di sini selaku penerima amanat sebagai pembangkang ketiga untuk merungkai permasalahan yang dibawa oleh meja kerajaan yang dibawa gagasan usul yang berbunyi prasarana terjaga sekolah bitara. Di sini kita perlu lihat bahawa sekolah bitara itu menunjukkan satu keunikan yang tidak perlu diberi satu pengiktirafan seperti sekolah kluster atau sekolah kecemerlangan. Dia memang dah sedia ada dalam sekolah bitara, tetapi kebitaraan itu lain. Kita perlu faham bitara dengan kebitaraan. So di sini saya nak jelaskan berdasarkan laporan Jabatan Pendidikan Melaka, 75 buah sekolah telah menerima prasarana kelas pertama atau terjaga yang seperti yang dibawa oleh bahagian pihak kerajaan, pemeliharaan dan pemuliharaan, tetapi jumlah sekolah bitara jauh lebih kecil daripada jumlah tersebut. Sekolah bitara hanya 21 buah sekolah saja. Maksudnya tiada korelasi atau hubung langsung antara prasarana yang terjaga dengan sekolah bitara. Dan saya di sini juga, saya ingin tegaskan bahawa 2 perkara atau persoalan dibawa di sini yang mengatakan bahawa sekolah yang pemeliharaan, impak positif prasarana pemeliharaan dan pemeliharaan lahirnya sekolah bitara, aspek yang dilihat co-curriculum dan akademik. Sebenarnya bitara menyeluruh. Boleh jadi apa-apa aspek. Kita tak perlu kecilkan skopnya untuk lihat co-curriculum ataupun akademik. Sebab ada sekolah bitara yang prasarana tu memang dah ada. Kita hanya mengoptimumkan prasarana yang sedia ada untuk mewujudkan sekolah bitara. Silakan. Yang berhormat, pertama, sekolah bitara yang saya terangkan tadi, kita mengangkat roh kluster kecemerlangan sebab pada hari ini sekolah kluster kecemerlangan dah tak ada. Yang kedua, yang berhormat, kalau kita nak menggunakan prasarana dengan optimum, kalau tak diselenggara, tidak dipelihara, selamat tak anak-anak kita nak menggunakannya? Itu dimaksudkan optimum. Optimum maksudnya kita gunakan secara menyeluruh, termasuklah adanya penyelenggaraan yang memang terjaga. Dan di sini kita dapat lihat bahawa tidak terjaga itu bukannya satu faktor yang menyumbang kepada sekolah bitara. Dan tadi anda yang amat berhormat sebut tadi bahawa sekolah bitara ialah bukan lagi, tak ada lagi nama sekolah kluster kecemerlangan, tapi sekolah bitara ni dia memberi peluang kepada semua sekolah untuk mendapat sekolah bitara. Sila luar yang berhormat, boleh satu? Sila duduk sebentar. Selesai. Kini kita beralih kepada bidasan hujah yang amat berhormat Perdana Menteri yang mengemukakan hujah pertama yang berbunyi prasarana terjaga akademik berjaya sekolah bitara. So di sini kita dapat lihat bahawa akademik yang berjaya ini bukan kayu pengukur untuk menjadi sekolah bitara. Sekolah bitara ini boleh merangkumi pelbagai aspek dan menggunakan prasarana yang sedia ada untuk secara keseluruhannya. Baiklah. Berhormat. Sebentar. Okey, sedangkan keunikan yang ada, apa istimewa yang membezakan sekolah tersebut dengan sekolah lain? Silakan.
Apa pemahaman sekolah Bitara di meja pembangkang? Sekolah Bitara di meja pembangkang. Bukankah meja kerajaan yang perlu terangkan sekolah Bitara? Dan kami ini sepatutnya kata bahawa prasarana yang sedia ada kita gunakan secara optimum untuk melahirkan sekolah Bitara yang bukan faktor utama datangnya prasarana yang terjaga itu. Saya akan teruskan. Selesai nampaknya yang dipertua hujah-hujah daripada pihak kerajaan seperti tin kosong berdenting apabila dibuka ke mana isinya. Baiklah, sidang Dewan sekalian, setelah hujah dibidas, setelah hujah dicantas, kini tiba masanya untuk saya menegaskan hujah di meja pembangkang seterusnya menundukkan barisan panel kerajaan di seberang sana. Tuan Yang di-Pertua, sebentar tadi Yang Berhormat Ketua Pembangkang menyatakan bahawa prasarana terjaga bukan faktor utama sekolah Bitara. Saya menyokong 100% hujah tersebut kerana prasarana terjaga bukan jaminan utama melahirkan sekolah Bitara. Bukti yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang yang mengatakan satu contoh tentang penggunaan alam sekitar. Alam sekitar itu secara semula jadi. Tidak dikaitkan dengan prasarana. Boleh kita lihat di luar. Dan alam sekitar itu menjadi satu penyumbang kepada sekolah tersebut mendapat sekolah Bitara. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, tepuk dada tanyalah akal bahawa kami dalam hujah kedua, kami membuktikan bahawa prasarana terjaga sekolah belum Bitara. Seperti yang ditegaskan di sini, prasarana yang terjaga bukan sekolah Bitara. Sidang Dewan sekalian bukan mahu menegakkan benang yang basah tetapi mahu menyulam benang yang indah. Maka sesungguhnya pada hari yang mulia ini, kami di Barisan Pembangkang tetap menegaskan usul prasarana bukan faktor utama yang menyumbang kepada sekolah Bitara. Wajar dibangkang. Dengan itu, Tuan Yang di-Pertua mohon terus membangkang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Pembangkang ketiga. Ceria Sisi Dewan mendengar ucapan Yang Berhormat sebentar tadi. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi hujah-hujah daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Kini, ayuh kita beralih ke sesi bahas terbuka. Untuk sesi ini, pembahas keempat daripada pihak kerajaan dan pihak pembangkang perlu memilih seorang juri untuk menerima soalan spontan. Baiklah, Dewan akan mulakan sesi bahas terbuka daripada pihak kerajaan terlebih dahulu. Dipersilakan Menteri Keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada mana-mana wakil juri. Dipersilakan. Soalan akan diulang sebanyak 2 kali sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih soalan dari Ketua Juri. Baiklah, dipersilakan Ketua Juri untuk memberikan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengarkan soalan daripada saya. Prasarana sekolah menyuntik kreativiti guru. Prasarana sekolah menyuntik kreativiti guru. Bahaskan. Baiklah, Yang Berhormat akan diberikan 1 minit sebagai persediaan. Masa 1 minit Yang Berhormat bermula sekarang. Yang Berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah tamat. Dengan ini Dewan mempersilakan Menteri Keempat Yang Berhormat Muhammad Faisal untuk menjawab soalan spontan tersebut. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama mahu main tenis tapi tiada bola, tiada raket. Apa maknanya? Ikan kembung, si ikan pari, bawa pari tepi pelantar. Kalau hang tuah bertaming sari, harimau JDT tak pernah gentar. Terima kasih kepada soalan yang diberikan, iaitu prasarana sekolah menyuntik kreativiti guru. Kami jawab. Pertamanya, Tuan Yang di-Pertua, kami di barisan pihak kerajaan bersetuju bahawa prasarana sekolah menyuntik kreativiti guru. Hal ini kerana apa, Tuan Yang di-Pertua? Pertamanya, prasarana akan melengkapkan lagi proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Keduanya,
prasarana ini akan lebih melengkapkan lagi konsep murid cemerlang bukan sahaja dari aspek pendidikan ataupun akademik, namun dari aspek co-curriculum. Contohnya seperti kita bermain tenis sebentar tadi. Ketiganya, Tuan Yang di-Pertua, kita melihat bagaimanakah guru itu lebih kreatif apabila mempunyai prasarana yang cukup lengkap. Contohnya, apabila sekolah itu mempunyai prasarana kemudahan internet yang baik, maka guru akan mempelbagaikan lagi proses PDP menggunakan TikTok, menggunakan YouTube dan sebagainya. Sekaligus ia dapat menarik minat murid kita untuk lebih efisien dalam pembelajaran maupun co-akademik serta co-kurikulum. Malah guru juga boleh menggunakan pendekatan abad ke-21 dengan prasarana yang lengkap. Contoh apa, Tuan Yang di-Pertua? Di sekolah untuk melaksanakan PAK21 kita memerlukan pen marker. Pen marker juga adalah satu prasarana yang diperlukan untuk mempelbagaikan aktiviti PAK21 seperti gallery walk, one stray, two stray, pembelajaran terbeza dan sebagainya, Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyuntik beberapa dapatan yang saya perolehi apabila kita lihat beberapa badan-badan NGO juga telah menggunakan kesempatan ini untuk melengkapkan prasarana di sekolah. Contoh yang paling jelas apabila Astro sendiri telah menyalurkan dan mengadakan 2 program bagi memenuhi kehendak murid dalam merangsang kreativiti guru, iaitu pertama melalui program Walk to Education dan kedua Campus Astro at School yang dijalankan di sekolah Sabah dan Sarawak bagi mempelbagaikan proses PDP bagi menjadikan murid-murid lebih tertarik bagi menyelesaikan isu-isu yang sepatutnya mereka selesaikan, khususnya dalam bidang PDP melalui Didik TV contohnya, Tuan Yang di-Pertua. Ya, dipersilakan. Yang berhormat, pada pendapat yang berhormat, apa yang lebih penting? Adakah mengoptimumkan prasarana sedia ada atau tambah prasarana baru? Tuan Yang di-Pertua sama ada menambah atau mengoptimumkan. Kedua-duanya sebenarnya, Tuan Yang di-Pertua, seperti perahu dan juga pengayuh. Tanpa perahu, pengayuh tidak ke mana. Tanpa pengayuh, perahu juga tidak ke mana. Jadi Tuan Yang di-Pertua, kita dapat lihat di sini sama ada mengoptimumkan atau menambah lagi prasarana selagi ia memberikan kesan optimum kepada murid, itu sudah memadai. Justru itu, Tuan Yang di-Pertua, itu yang kami katakan. Kami selaku pihak kerajaan percaya bahawa prasarana terjaga sekolah Bintara ini dapat menyuntik kreativiti guru di sekolah sekaligus menjadikan anak-anak murid kita lebih kreatif dan lebih efisien dalam memperoleh ilmu pengetahuan dari aspek akademik, co-curriculum maupun sasiah. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Keempat. Hadirin, kita teruskan lagi sesi bahas terbuka perwakilan pembangkang. Dipersilakan wakil pembangkang untuk memilih dan menerima soalan dari barisan juri, kecuali ketua juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat sebentar tadi. Dipersilakan. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya memilih juri kedua. Baiklah, dipersilakan juri kedua untuk memberikan soalan. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Okay. Soalannya, prasarana sekolah, indah kabar dari rupa. Saya ulang, prasarana sekolah, indah kabar dari rupa. Mohon respon. Baiklah, Yang Berhormat akan diberikan 1 minit sebagai persediaan. 1 minit Yang Berhormat bermula sekarang. Yang Berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah tamat. Dengan ini Dewan mempersilakan pembangkang keempat Yang Berhormat Muhammad Idham Khalil untuk menjawab soalan spontan tersebut. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, sahabat-sahabat di meja pihak pembangkang, sahabat-sahabat baru di meja pihak kerajaan, khususnya sidang Dewan yang dihormati sekalian. Soalan berbunyi,
prasarana sekolah indah kabar dari rupa. Selaku pembangkang yang rasional pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, saya bersetuju dengan prasarana sekolah indah kabar dari rupa. Kerana di setiap sekolah ada prasarana tetapi ada yang tidak terjaga. Kerana itulah kami katakan prasarana sekolah indah kabar dari rupa. Kita mengambil contoh makmal komputer di setiap sekolah. Setiap sekolah memiliki makmal komputer. Tapi malangnya komputer yang ada, pencetakan yang ada tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya kerana tidak ada penyelenggaraan yang baik. Tuan Yang di-Pertua Sidang Dewan yang dihormati, bila kita berkata tentang prasarana sekolah pada hari ini, indah kabar dari rupa, kita memerlukan dana untuk diselenggara, untuk pemeliharaan dan pemeliharaan Tuan Yang di-Pertua. Dana pada hari ini Tuan Yang di-Pertua amat terhad untuk digunakan. Maka dia di-Pertua, dengan dana yang kecil ini, mana mungkin semua sekolah dapat menikmati dana tersebut dengan sebaik yang mungkin. Justru itu Tuan Yang di-Pertua, prasarana yang tidak terjaga ini bukan masalah kerana ada sekolah yang tidak terjaga prasarananya namun berjaya mendapat keiktirafan sekolah Bitara. Persilakan. Yang berhormat, maka benarlah bajet-bajet yang diturunkan oleh kerajaan pusat dan negeri itu adalah untuk menyelenggara prasarana di sekolah. Tuan di-Pertua, itu memang kita dapat inafikan. Memang dana diturunkan untuk penyelenggaraan dan sebagainya. Namun isunya adalah berapa banyak sekolah yang dapat dana tersebut dan dapat digunakan secara optimum oleh setiap sekolah yang ada di Malaysia. Tuan di-Pertua, kita ingat bahawa sekolah di Malaysia bukan satu ataupun dua sekolah Tuan di-Pertua. Justru itu Tuan di-Pertua, dalam standard kualiti pendidikan Malaysia telah menekankan aspek bahawa setiap sekolah perlu memainkan peranan dengan mengambil kira kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber dalaman. Justru itu Tuan Yang di-Pertua, ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana prasarana sekolah indah kabar dari rupa. Tuan Yang di-Pertua, Sidang Dewan yang dihormati, sekali lagi pada hari ini sekolah-sekolah mengoptimumkan sumber yang ada kerana untuk mendapat dana daripada pihak kementerian bukan dalam masa yang singkat, memerlukan masa Tuan Yang di-Pertua. Dalam proses masa yang lama itu, maka apa yang kita perlu lakukan adalah kita mengoptimumkan sumber yang ada bagi memastikan pembelajaran murid berlaku secara berkesan dan akhirnya kita berjaya menjadikan projek itu cemerlang, gemilang dan terbilang. Anak yang baik lagi cerdik. Tuan Yang di-Pertua, Sidang Dewan yang dihormati. Jadi sekali lagi kami menunjukkan kepada Sidang Dewan bahawa bagaimana prasarana bukan faktor utama yang menyumbang kepada sekolah Bitara. Atas dasar Tuan Yang di-Pertua, Sidang Dewan yang dihormati, prasarana tidak terjaga, sekolah Bitara. Dan pada masa yang sama, prasarana terjaga, sekolah belum Bitara. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya prasarana bukan faktor utama yang menyumbang kepada sekolah Bitara. Justru itu Tuan Yang di-Pertua, Sidang Dewan yang dihormati, setelah menjawab soalan daripada juri dengan sejelas-jelasnya dan kami selaku pembangkang yang berwibawa pada hari ini menolak usul perdebatan yang mengatakan bahawa prasarana terjaga, sekolah Bitara. Tuan Yang di-Pertua, selaku pembangkang pada hari ini, sekali lagi saya tegaskan bahawa prasarana bukan faktor utama yang menyumbang kepada sekolah Bitara. Justru selaku pembangkang, saya mohon usul perdebatan hari ini ditolak sebulat suara tanpa sebarang kompromi. Mohon untuk terus membangkang. Demikianlah tadi hujah-hujah dan jawapan balas debat terbuka daripada kedua-dua pihak, kerajaan dan pembangkang. Sekarang tibalah masanya untuk sesi penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat Pembangkang keempat untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan perwakilan pembangkang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, sahabat-sahabat pembangkang, sahabat-sahabat baru di meja pihak kerajaan, seterusnya ahli-ahli dewan yang dihormati. Bertemu sekali lagi di arena penggulungan. Tuan Yang di-Pertua dan Sidang Dewan, usul pada hari ini berbunyi prasarana terjaga, sekolah Bitara. Kami pihak pembangkang yang berwibawa, prihatin dan bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat dalam memberikan definisi dan premis yang padu dan jitu untuk menolak usul pihak kerajaan iaitu prasarana bukan faktor utama yang menyumbang kepada sekolah Bitara.
Dari awal perdebatan, pihak kerajaan melakukan banyak kesilapan yang dilakukan secara individu dan juga berpasukan. Pihak kerajaan gagal memberikan definisi secara konsep yang mantap. Pihak kerajaan juga telah memberikan premis yang amat rapuh dan tidak rasional untuk diperdebatkan pada hari ini. Dan untuk menyokong usul pada hari ini, pihak kerajaan telah mengemukakan dua hujah, iaitu prasarana terjaga akademik berjaya sekolah Bitara. Yang kedua, prasarana kukuh kurikulum utuh sekolah ampuh. Namun Tuan Yang di-Pertua, kedua-dua hujah pihak kerajaan dapat disimpulkan bahawa hujah-hujah tersebut amat tidak relevan dengan premis mereka untuk menyokong usul pada hari ini. Kedua hujah mereka gagal menunjukkan bahawa prasarana terjaga sekolah Bitara. Tuan di-Pertua, mereka hanya membicarakan tentang kejayaan-kejayaan, namun langsung tidak menunjukkan ciri-ciri sekolah yang itu, Tuan di-Pertua. Dari awal perdebatan sehinggalah kini, Tuan Yang di-Pertua, kami tidak mendengar langsung tentang sekolah unik. Semua sekolah cemerlang, Tuan Yang di-Pertua, mana bitaranya, itulah yang kami utarakan di meja pihak pembangkang pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, sedari ataupun tidak, kerajaan yang amat berhormat Perdana Menteri bangun langsung tidak menyentuh tentang sekolah unik. Tetapi bangkit di Badan Perdana Menteri ada menyentuh tentang sekolah unik dari STEM. Nampak ada perbuatan kuasa di meja pihak kerajaan pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan, dari awal perdebatan, selaku pembangkang yang berwibawa, kami telah membuat kajian dan penyelidikan terhadap usul pada hari ini. Kami telah memberikan definisi yang mantap dan amat mudah untuk difahami. Untuk menyokong pendirian kami di meja pihak pembangkang, kami telah meletakkan satu premis yang ampuh dan kukuh, iaitu prasarana bukan faktor utama yang menyumbang kepada sekolah Bitara. Bagi memantapkan lagi premis kami untuk menolak usul, kami telah mengemukakan dua hujah yang disokong oleh fakta dan bukti yang cukup konkret. Dua hujah kami ialah prasarana tidak terjaga sekolah Bitara. Yang kedua, prasarana terjaga sekolah belum Bitara. Kami telah menceritakan kepada si Dewan bagaimana prasarana tidak terjaga telah berjaya menjadikan sekolah Bitara, dan kami telah berjaya menceritakan dan menunjukkan, membuktikan bagaimana prasarana terjaga sekolah belum Bitara. Oleh itu, Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli Dewan yang dihormati, timbang-tara di pihak pembangkang pada hari ini, pihak pembangkang lebih menjawab usul perdebatan pada hari ini berbanding pihak kerajaan. Justru jelas menunjukkan kepada kita hari ini, usul perdebatan harus ditolak. Tuan Yang di-Pertua, sidang Dewan yang dihormati, tidak ada lagi keraguan. Yang gelap dah jadi terang, yang bengkok telah lurus. Usul kerajaan amat tidak relevan dan tidak memberi manfaat jika diluluskan. Akhirnya, saya menyeru kepada ahli-ahli Dewan menggunakan kebijaksanaan dan kewarasan untuk kita menolak usul pada hari ini demi membina sebuah negara bangsa yang bersatu. Justru Tuan Yang di-Pertua, sidang Dewan yang dihormati, saya mohon untuk usul ditolak sebulat suara tanpa sebarang kompromi. Sekian, mohon usul ditolak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, Dewan akan meneruskan sesi pergulungan pihak kerajaan dengan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Keempat untuk menggulung hujah-hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita di arena yang lebih tenang. Arena pergulungan. Tuan Yang di-Pertua, pada arena ini kita akan dapat menilai sama ada usul pada hari ini kita terima ataupun kita tolak. Masalah di barisan pihak pembangkang mudah, Tuan Yang di-Pertua. Pertamanya, mereka katakan mereka terima pendefinisian konsep kami. Bermaksud, mereka terima jika kita katakan terjaga itu adalah pelihara dan pulihara. Namun sepanjang penghujahan, tidak ada satu bukti pun yang ditunjukkan oleh mereka bahawa mereka telah wujudnya prasarana yang dipelihara dan dipulihara, tetapi sekolah itu tidak Bitara. Tidak ada satu nama sekolah pun disebutkan oleh mereka. Keduanya, Tuan Yang di-Pertua, masalah di barisan pihak pembangkang. Apabila beliau menyebut tentang kerana wujudnya bukan faktor utama menyebabkan mereka menolak usul pada hari ini. Tapi sepanjang perdebatan, apa faktor utama yang mereka maksudkan? Bagaimanakah ciri-ciri faktor utama yang mereka mahukan? Tidak diperjelaskan.
Jadi bagaimanakah mereka boleh katakan mereka berlawan secara anak jantan dengan kami dari JDT? Jawapannya tidak sama sekali. Jadi selaku kerajaan yang baik, saya rasakan kita perlu mengajar mereka apa yang patut mereka lakukan sepanjang perdebatan hari ini. Sepatutnya pihak pembangkang menunjukkan wujudnya infrastruktur dan juga prasarana yang terjaga, tetapi sekolah-sekolah itu tidak bitara, Tuan Yang di-Pertua. Itu yang mereka tunjukkan. Hujah mereka juga, Tuan Yang di-Pertua, terbahagi kepada dua. Pertamanya, prasarana tidak terjaga tapi bitara. Mereka bagi contoh SK Kalabakan di Sarawak, iaitu projek garam bukit, projek fotografi. Tapi kita lihat, apakah bahan ataupun alat yang digunakan untuk mengambil garam? Prasarana bukan? Apakah peralatan yang digunakan untuk mengambil gambar fotografi tersebut? Prasarana bukan? Jadi itu yang kami persoalkan. Mereka katakan mengambil garam itu adalah hasil semula jadi. Tapi prasarananya itu tidak diperjelaskan. Keduanya mereka sebutkan audit 71.4% sekolah mempunyai kriteria sekolah lengkap. Tapi Tuan Yang di-Pertua, persoalannya jika benar lengkap, mengapakah belanjawan 2023 terdapat 2.3 bilion diperuntukkan untuk prasarana dan infrastruktur yang meningkat dari tahun 2022 iaitu 1.2 bilion. Malah kerajaan negeri juga memperuntukkan pelbagai inisiatif bagi membantu masalah-masalah infrastruktur dan prasarana di sekolah. Justru Tuan Yang di-Pertua, kami rasakan bahawa mereka gagal untuk membuktikan bahawa prasarana terjaga, wujudnya sekolah yang tidak bitara seperti yang mereka gembar-gemburkan sebentar tadi. Pembawakan kami di barisan pihak kerajaan mudah. Kami katakan prasarana itu terbagi kepada guru, murid dan prasarana. Hari ini kita melihat prasarana kerana ialah merupakan medium dalam melaksanakan tugas hakiki. Dan sekolah bitara kita katakan dilihat dari sudut akademik dan kurikulum. Mereka cuba menafikan dan cuba mengelirukan Dewan dengan membezakan antara kebitaraan dan sekolah bitara. Masalah mereka di situ. Kami juga tunjukkan pelbagai jenis hujah, iaitu pertamanya kami katakan wujudnya proses terjaga, akademik berjaya, kami tunjukkan prasarana kukuh dari kurikulum, bukti-bukti SMK Bukit Mertajam, SJKC Masai, kami tunjukkan SMK Bandar Putra, SK St. John, SK Pelong dan sebagainya, Tuan Yang di-Pertua. Jadi segala hujah-hujah yang kami berikan berdasarkan bukti-bukti yang kukuh, kami rasakan bahawa usul pada hari ini wajar kita terima. Bukan untuk kepentingan kami di barisan pihak kerajaan, tidak. Tapi untuk kepentingan anak-anak kita di sekolah. Tuan Yang di-Pertua, mungkin pada pandangan pembangkang, kami bukan kerajaan yang baik. Tapi cukuplah kami menjadi guru-guru yang baik untuk anak-anak murid yang baik, menyediakan prasarana yang baik untuk kemenjadian murid di sekolah. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Keempat sebentar tadi. Hadirin, demikianlah berakhirnya sesi perbahasan pada petang ini. Dewan akan ditangguhkan sebentar untuk memberi laluan kepada para juri menentukan keputusan. Pembahas dan para hadirin dimohon untuk meninggalkan Dewan. Ahli-ahli yang berhormat, sebelum Dewan mengumumkan keputusan pertandingan pada hari ini, dipersilakan Ketua Juri untuk menyampaikan ulasan tentang perbahasan pada petang ini dan seterusnya mengumumkan keputusan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ketua Juri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih diucapkan kepada Yang di-Pertua Dewan dan kepada semua yang bersidang pada hari ini. Berdebar-debar. Kami pun berdebar juga sebenarnya. Sebelum itu saya ucapkan tahniahlah kepada sebuah pembahas yang telah menyelesaikan tugas masing-masing pada petang ini dengan jayanya pada sidang yang kedua kali ini. Sebelum pihak juri mengumumkan pemenang dan pembahas terbaik, sedikit ulasan daripada pihak kami. Tak banyak, sikit saja sebab hari dah petang kan. Okey, tahniahlah kerana kedua-dua pihak dapat memberikan hujah yang baik dan juga yang penting sekali ada data-data yang kami semua pun tahu tentang data itu. Tahniahlah. Memang tak dapat dinafikan perdebatan pada petang ini
boleh tahan jugalah sengitnya. Ya. Kalau tengok tadi kami pun ambil masa juga kan. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, kita umumkan, ya. Kita umumkan pembahas terbaik dulu. Pembahas terbaik diberikan kepada Saudara Hafizuddin bin Husin. Margin kemenangan pada kali ini ialah tak banyak, tipis saja, 2.33. Juri memberikan nisbah 2:3. Usul ditolak. Jadi pemenangnya ialah pihak pembangkang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Juri atas ulasan itu sebentar tadi. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua pasukan. Ahli-ahli yang berhormat, Dewan dengan ini mengumumkan akan ditangguhkan pada jam 5.37 petang. Sekian, terima kasih.